Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa kita lagi dalam kelas Diploma Teknologi Kimpalan DMB 3113 ataupun pengurusan pabrikasi kimpalan, Welding Fabrication Management, ya, PDPR minggu yang ke-13. Kuliah kali ini kita akan bincangkan kompetisi yang terakhir, iaitu kompetisi yang keempat, Report for Fabrication Project. Baik, dalam kursus ini dan kompetisi ini kita akan membincangkan berkaitan dengan Non-Conformance Report ataupun NCR. Ini merupakan antara topik ataupun pengetahuan yang kamu telah pun lalui semasa kamu berada di semester 1. Jadi dalam kuliah kali ini kita akan bincangkan lebih lanjut, bagaimana Non-Conformance Report ni akan bertindak sebagai satu laporan akhir yang menunjukkan proses berlaku. Jadi dalam pengeluaran produk dan perkhidmatan akan berlaku kecacatan dan kelemahan. Jadi pengurusan syarikat akan mengenapasti kaedah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya sepertinya kita boleh buat kempen zero defect, ataupun kosong, kegagalan kosong ataupun kecacatan yang kosong, tak ada kecacatan. Kelemahan dan kecacatan ini boleh berlaku akibat daripada mungkin pertama kesalahan pekerja, kedua mungkin mesin yang kita gunakan, ketiga bahan yang tidak tepat, dan mungkin juga akhirnya proses yang tidak mengikut prosedur. Sebagai langkah pencegahan serta kawalan, satu teknik menepasi masalah ni kita gunakan. Jadi teknik penyelesaian masalah ini kita sebut root cause analysis ataupun RCA. Root cause analysis. Jadi untuk mengatasi masalah ni kita guna satu kaedah, teknik penyelesaian dinamakan root cause analysis. Prinsip pelaksanaan RCA ini adalah untuk pertama sekali untuk mengenapasti punca masalah dan bukan simptom. Kita kena pasti masalah, bukannya punca simptom tu. Kita kena pasti apa dia masalah pada pengeluaran produk kita. Yang keduanya, segala masalah kita perlu buktikan. Maknanya setiap masalah tu perlu ada bukti yang menunjukkan proses atau aktiviti tu mempunyai masalah. Dan yang ketiga, kita melalui penyelesaian, kita akan lakukan penyelesaian melalui satu proses yang teratur dan sistematik. Itu yang kita kena pasti. Dalam topik ni kita bincangkan pasal Non-Conformance Report dan kita gunakan kaedah Root Cause Analysis ataupun RCA. Okey. Ini salah satu Non-Conformance Report, borang yang kita gunakan. Kalau kamu lihat bahagian atas ni dia lebih kepada bahagian identification tentang proses tu. Kemudian kita bawah ni adalah found during activity, apa masalah yang kita jumpa. Kita jumpa pada incoming inspection bahan, kemasukan bahan, apa jenis description ataupun yang kelemahan ataupun kegagalan yang kita kena pasti. Item detail decide to be polish mode, maknanya bahagian ni perlu kita polish dengan licin. Kita terjumpa rough transition line affecting appearance on HIV part. Contohnya kita contoh pada satu part kita jumpa satu kegagalan atau kecacatan, kita perlu polish. So tindakan yang dia ambil, kita revert ke sini, rework, kita buat kerja semula lah, kita perbaiki. Dan di sini dia dinyatakan dia punya sama ada di critical ataupun non critical. Lepas tu kita ada project engineer, orang yang bertanggungjawab, dan management dia, dan apa tindakan yang kita lakukan, corrective prevention ataupun preventive action, corrective action yang kita ambil, tindakan pembetulan. So apa yang kita ambil sini ialah kita part to be stripe, kita buka balik, kita polish, kemudian re-anodize, adalah proses yang dijalankan. Kemudian kita vendor to be advised on necessary improvements. Maknanya ini tindakan yang kita ambil, tindakan pembetulan yang kita ambil. So ini adalah salah satu contoh borang Non-Conformance Report ataupun NCR. Okey.
Kalau kita nak kena pasti masalah kita melalui kaedah. Kaedah ni kaedah apa yang kita gunakan? Kita guna tadi root cause report tadi, RCA ya. Kalau kita tengok tadi, kita katakan RCA tadi adalah root cause analysis ya. Kita guna kaedah ini untuk mencari, mengenapasti kegagalan ataupun kelemahan tadi ya, dan kita catatkan di dalam non-conformance report ya. Okey. Berikut adalah proses yang terlibat dalam proses kita nak kena pasti masalah sekali ya. Pertama sekali kita kena pasti masalah yang kita nak selesaikan. Kemudian kita bentuk kumpulan yang terlibat dan organisasi serta tugasan masing. Maknanya kita tubuhkan satu organisasi lah untuk kena pasti masalah itu. Kita kumpul data dan juga bukti. Kita dapatkan bukti, data berkaitan dengan kegagalan dan kelemahan tadi. Kita bentuk satu hipotesis atau isu yang menyumbang kita kena pasti dulu punca, kita kena pasti akibat dia kita buat satu hipotesis ya. Kemudian kita cari punca masalah itu wujud, di mana dia wujud, dari mana datangnya masalah ini, dan seterusnya kita bangunkan cadangan serta kaedah penyelesaian dia akhirnya kita laksana penyelesaian dan kita buat kawalan. Jadi ini adalah proses yang yang boleh menjadi petunjuk lah untuk kamu melaksanakan root cause analysis tadi ya, root cause analysis RCA ya. Okey. Jadi RCA ni kita masukkan dalam form sheet jugalah, smart sheet ya. Jadi kita boleh buat satu borang khas ya. Ini borang yang saya tunjukkan, satu template yang menunjukkan root cause analysis ya. Jadi kamu boleh masukkanlah contoh, gunakan contoh ni ya. Contohnya explain the problem. Apa the problem dia? Insiden tu dekat mana berlaku? Siapa yang menyiasat insiden tu? Lepas tu siapa yang mengesahkan ya. Kemudian kita boleh buat satu bahagian kolom ni, kita describe lah apa benda masalah tu. Kita perjelaskan perjelaskan mungkin masalah tadi dikata kita jumpa satu kekasaran ataupun kekotoran pada permukaan, kita perlu polish ya untuk pastikan permukaan tu seperti sepatutnya ya, mengikut prosedur ya. So kita di sini dia beri satu langkah step taken ya, contoh step taken kita ambil. Dia mudahkanlah, dia kata define M ni DMAIC DMAIC inilah proses. Dia kata define problem, kita map kita punya problem, kita bentuk kita ambil data dia kemudian kita kena pasti punca-punca dia, kita bentuk langkah-langkah untuk preventive action ataupun langkah-langkah kena pasti pemutulan tadi. Kita pilot dan implementation complete, kita kawal lah kita kawal, kita implementkan. Ini salah satu contoh saja langkah yang kita boleh ambil step taken if applicable So kita boleh letak date. So di sini kita nyatakan sini dalam bentuk satu catat alih proses ya, yang lebih mudah Ini contoh root cause analysis punya smart sheet lah yang kita boleh gunakan Kemudian teknik analisis punca masalah ni ataupun root cause analysis ni analisis ni punca masalah ni melibatkan dia ada beberapa teknik ya. Jadi kita akan bincangkan beberapa teknik lah yang boleh kita gunakan untuk kena pasti punca masalah ni Pertama sekali, teknik yang pertama ialah teknik analisis penghalang ataupun barrier analysis analisis penghalang teknik ni yang membina penghalang kepada masalah yang berlaku bagi menutup kelemahan. Ianya banyak digunakan dalam menguruskan prosedur peralatan kecederaan dan kemalangan. Okey, kita lihat gambar ni hazard ni boleh berlaku, orang yang kena ialah manusia, kita letak penghalang. Okey, sebagai contohnya ini kita katakan ada event, ada ni, kita letak penghalang mana penghalang ni paling mudah sekali kita nak mengelakkan. Saya ambil contoh paling mudah. Person ni, target person ni dia menggunakan mesin. Kalau dia kemalangan boleh berlaku, penghalangnya kita gunakan sensor. Sensor ni maknanya kita elakkan dari kemalangan berlaku, kita gunakan alat pencegah pencegah. Contohnya pada mesin ni kita boleh gunakan visor. Contoh percikan api boleh kena, kita gunakan visor, jadi elak pada target person ni. So itu yang kita katakan barrier analysis ataupun kita gunakan penghalang. Ini salah satu kaedah kita menyelesaikan kaedah kita menyelesaikan punca kita gunakan analisis penghalang Yang keduanya
analisis ubahan ataupun change analysis ya. Ia merupakan teknik yang analytical dengan menggunakan pendekatan sistematik dalam selesaikan masalah ya. Dengan cara kita mengkaji kesan perubahan yang berlaku Teknik ini digunakan dalam pengurusan sumber manusia Okey, kita apa dia change impact analysis tadi ya, ataupun analisis ubahan ya. The change impact analysis create transparency about the change to the organisation for each user group and is essential to plan and conduct relevant change management activities regarding this group Apa dia activities dia? Okay, first step dia analysis of organizational change on basis of as is and to be concept Two, second step comparison of existing roles and task profile with new roles and task profile. Third step, a deduction of appropriate change management measure regarding new ways of working and qualification needs. Fourth, developing and implementing stakeholder specific OCM strategies to build support. So ini kita punya dia pada pengurusan sumber manusia. Contohnya kalau kita kata change analysis ni, kita buat kajian tentang pekerja kemahiran bekerja. Jadi apabila kita kena pasti kegagalan proses tu ada disebabkan oleh kemahiran yang kurang pada pekerja, kita buat perubahan. Maknanya kita pastikan untuk mengelakkan kegagalan ni, kita dapatkan pekerja yang mempunyai kemahiran tinggi. So kita ubah. Itu kita namakan change analysis ya. Kita buat analisis, kita ubah manusia tu, kita dapatkan pekerja yang mahir daripada pekerja yang separuh mahir. Itu contoh Itu salah satu daripada root cause analysis yang kita buat ya. Kita buat analisis perubahan ya. Yang ketiganya analisis cabang hubungan sebab akibat ataupun causal factor tree analysis merupakan teknik kajian dengan melihat kronologi dan jujukan yang membawa kepada berlakunya masalah Teknik ini melihat dahulu insiden yang berlaku sebelumnya yang menyebabkan timbul masalah. Teknik ini biasa digunakan dalam pengurusan produk So ini kaedah yang mudah, dia bentuk dalam bentuk satu carta alih Carta alih contoh ini dalam bentuk fokus kepada bentuk ni. Jadi kita kena pasti contohnya ada kegagalan di proses ketiga contoh. Proses ketiga kita kena pasti punca dia dulu secara bentuk bentuk cabang cabang bentuk cabang. Jadi mungkin proses kegagalan material ni tadi sebab bahagian store dia tak terima dengan betul. So kita cari punca dia, maknanya kita bentuk cabang Dan kemungkinan kerosakan daripada store mungkin daripada kerosakan pengangkutan contohnya. Jadi mungkin kita akan kena pasti pengangkutan adalah punca kenapa dia sampai ke store gagal tu tidak bahan tu tidak mengikut spesifikasi Itu adalah cost factor tree analysis ataupun analisis cabang hubungan sebab dan akibat dia Okey, yang keempat ialah analisis cabang kesilapan ataupun fault tree analysis Ini merupakan teknik kajian kita mencari punca dalam membuat analisis, seterusnya mencari penyelesaian dengan membuang kaedah tak perlu Teknik ini digunakan oleh pengurusan pengeluaran produk. Okey, contohnya kita ada proses pengeluaran produk Okey, jadi kita kena pasti kegagalan contoh di satu bahagian Jadi kita kena pasti apa why, kenapa kenapa dan kemungkinan proses ni kita tak perlu di sini. So kita keluarkan proses ni, kita terus saja proses ni pada proses yang depan. Jadi ini pun memudahkan sebab kita kena pasti proses ini menyebabkan bahan ni gagal dalam penerimaan, tak boleh kita laksanakan seterusnya. So mungkin bahagian ni kita keluarkan dan kita lakukan proses tu di bahagian seterusnya Jadi itu adalah analisis cabang kesilapan Kita cari kesilapan dalam kita punya proses Okey, yang kelima analisis 5 why, 5 kenapa 5 why ni kenapalah, 5 sebab, 5 kenapa. Ia merupakan teknik kajian mencari semua punca dengan kenapa berlaku dan teknik yang paling mudah tapi sesuai untuk skop yang kecil. Okey, kita kata kita ada problem run through a red light Okey, kenapa kita masalahnya kita melanggar lampu merah red light why 5 kenapa.
Pertama, kemungkinan kita late of work, kita datang kerja lambat. Yang kedua, kita work up late, kita bangun lewat. Yang ketiga, oleh kerana alarm clock broke, mana kita rosak, jam kita rosak. Yang keempat, didn't check if it work, kita tak memastikan jam itu bekerja, jam itu ataupun berada dalam keadaan baik. Forgot to do it, kita terlupa melakukan perkara itu. Jadi kita nampaklah ini proses why kenapa kita melanggar lampu merah. Sebab so kita guna analisis why. Analisis why ni 5. Kenapa benda itu berlaku? Kenapa proses itu menyebabkan proses itu mengalami kegagalan? Itu kita namakan analisis why. Kemudian kita pergi kepada yang ke-6, Pareto diagram. Pareto diagram ni memaparkan jumlah kecacatan yang terdapat kepada produk dari yang kepada yang kecil kepada yang besar, dan teknik ini banyak digunakan dalam sektor pembuatan. So Pareto chart ni dia merupakan, Pareto menunjukkan orang lah carta Pareto ni menunjukkan defect in sheet dalam pengeluaran produk dalam pengeluaran produk. So kita ambil laju Y ni adalah frekuensi apa dia bilangan bilangan kejahatan, dan ini apakah dia kejahatan, type of defect kejahatan. So kalau kita tengok di sebelah kanan ni dia letakkan percentage So kalau dikata button defect kejahatan baju tadi, button saja hampir mencecah 25, hampirlah dia tak tepat. So pocket dia lebih kurang 15, collar dia 10, sleeve defect lengan sleeve defect dia ada lebih kurang 6 Lepas itu cuff defect ni bahagian bawah, kita tengok dia bawah pada 5. So kita lukiskan graf, kita nampak graf ini menunjukkan punca kelemahan paling banyak ialah pada butang, button So inilah kelemahan utama. So Pareto chart ni dia akan menunjukkan keseluruhan proses pembuatan dan kejahatan yang berlaku Jadi lebih mudah kita kena pasti kegagalan. Satu lagi yang seterusnya ialah Rajah Ishikawa. Rajah Ishikawa ni dalam bentuk ikan ataupun bentuk lah Rajah yang melihat masalah yang terbesar, kita kaji dan seterusnya kita masukkan Antara aspek utamanya ialah antara mesin, manusia, mesin, bahan dan kaedah. Okey, dia Ishikawa ni mungkin daripada Jepun lah Dia bina satu konsep yang mana dalam bentuk tertulang ikan, punca, daripada punca yang besar kepada punca yang kecil Mungkin sebab kaedah, mungkin sebab mesin, mungkin sebab manusia, mungkin sebab bahan dan mungkin sebab pengurusan. Jadi semua ni menuju ke arah efek atau kesan dia. So dia bentuk dalam bentuk ikan lah, tertulang ikan. Itu kita namakan Rajah Ishikawa Okey. Yang akan kita bincangkan lebih lanjut ialah Pareto sebab itulah yang paling popular sekali Rajah Pareto dalam kita kena pasti masalah ataupun root cause analysis Pareto ni diasaskan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Alfred Pareto pada tahun sekitar dia ni sekitar umur dia lebih kurang tahun 1824 hingga 1923 pada abad yang ke-19 Pareto ni dia lahir pada tahun 24 lah. Dia mati pada tahun 23, maknanya pada abad ke-19. Pareto, Rajah Pareto ini juga kita kenali sebagai peraturan 80 atau 20. Dia ada sebab nanti. Cetusan daripada agihan kekayaan negara Itali melalui pembagian 80-20%. Okey, Pareto Principle dia juga dikenali sebagai 80-20 rule The Pareto Principle, yang mana kekayaan dibahagikan kepada 80 ke 20% ataupun 20% ke 80%. 20% of the input time, resource, effort account for 80% of output. Maknanya input 20, output 80 ataupun output 80, input 60. So that's why dia namakan 20% 20 to 80 So result dia 80, 20 to effort dia punya kemampuan lah itu dikatakan prinsip Pareto tadi Data yang ditunjukkan dipaparkan pada Rajah Pareto adalah data graf bar ni, graf bar. Data ini akan menunjukkan masalah paling penting dalam proses. Dia akan menunjukkan semua 8 proses ni ada yang paling penting Okey, itu Pareto langkah menyediakan Pareto langkah menyediakan Pareto ni saya ada sediakan sini, kamu boleh klik lah kamu boleh klik untuk dapatkan boleh lihat
Kamu boleh lihat selepas kelas ni, kamu klik untuk lihat rajah apa dia yang dinamakan, bagaimana nak membina rajah Pareto. Okey, seterusnya kita ada juga, saya tunjukkan satu jadual data kejayaan produk. Data kejayaan produk ni kita boleh buat dalam bentuk skala Six Sigma. Ini contoh saja, contoh ya. Jadi skala Six Sigma ni kita letakkan tahap prestasi itu pada prestasi yang tertentu daripada A+ hingga F produk daripada segi A+ produknya, maknanya A+ tu dia bertaraf berkelas, baik, biasa-biasa. D dengan F tu menunjukkan produk yang tiada daya saing. So kita letakkan dalam bentuk ini salah satu contoh lah bagaimana kita letak Six Sigma. Kita boleh guna Pareto, kita boleh guna skala Six Sigma. Okey, dia katakan ini kalau kita kata 6 bintang lah, ni 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang Sigma 2 bintang, 1 bintang ni menunjukkan produk tu yang tidak mempunyai daya saing Hasilnya pula kita tengok kalau proses 6 hingga 4, 6 hingga 3 ni menunjukkan 90% dia punya hasil So tahap kejahatan pun memang ringan lah berbanding dengan pada D dengan F ataupun 2 atau 1 Sigma ni. Jadi kita boleh letakkan kualiti produk ataupun kejahatan ni kita boleh bentuk dalam satu skala kita namakan skala Sigma. Ini contoh bagaimana kita nak mengekalkan kualiti produk kita Okey, ini contoh rajah Pareto tadi yang kita bincang sebelum tadi ditunjukkan inilah dia punya kekerapan ataupun peratusan, dan di bahagian laju bawah ni menunjukkan apa dia kejahatan dia dan di sebelah kanan ditunjukkan persen lah, persen ini rajah Pareto Okey, analisis dan soalan untuk kajian pengesanan kejahatan Okey, bila kita buat satu kajian, kita mesti ada pengesanan cacat bila kita ada pengesanan cacat, kita mesti ada problem statement ataupun penyelesaian masalah. Saya rasa kamu dah belajar ataupun kamu dah ada kuliah dengan Cikgu Syabrani dalam projek-projek tahun akhir Jadi problem statement ni penting untuk kamu membuat kajian Okey. A problem statement state as a question. Dia mesti ada why. Apa dia? Apa dia masalah dia? Itu problem statement, pernyataan masalah. The question should begin with one of the following words, which or how. Which yang mana ataupun how, bagaimana. The form of the question should be which or how will the independent variable affect the dependent variable. Okey. How, which macam mana kita buat, how kita bagaimana. Which kenapa kita buat, how bagaimana kita buat. Kenapa kita buat dan bagaimana kita buat. Itu yang kita namakan problem statement. Kalau kita tengok contoh research question example saya bagi sini. What factor do behavior therapists working with students with autism identify as important regarding job satisfaction and job retention? Yang ini bagaimana pakar terapis dia bekerja dengan student atau pelajar-pelajar yang mengalami autisme. What, apa dia? Okey. What is the relationship between the level of burnout and job retention and the intrinsic and extrinsic level of motivation related to job satisfaction as perceived by behavior therapists working with students with autism. So apa dia hubungan di antara kerja dia dengan dia punya tahap kesabaran dia, level of burnout dia dari segi dalaman, intrinsik dengan ekstrinsik untuk memenuhi dia punya kepuasan bekerja. Okay, what is the relationship between job satisfaction factor and job burnout factor related to job retention identified by behavior therapist working with student autism? Okay, ini adalah kenapa, what kenapa. Jadi ini adalah research question saya takkan ini lebih kepada bentuk dalaman dalaman. Okey, saya rasa kuliah kita selesai di situ saja. Jadi kita bincang kali ini adalah berkaitan dengan root cause analysis Jadi soalan ni saya rasa soalan tak sesuai dengan kamu. Jadi kamu boleh ulang baliklah. Kamu tengok video yang saya paparkan
Okey, untuk memudahkan kamu, kamu boleh rujuk YouTube lah. YouTube, dua YouTube yang saya sediakan untuk kamu tengoklah apa penambahan knowledge yang kamu boleh dapat. Dan dalam kuliah ni kita gunakan bahan rujukan pembelajaran yang ada pada kamu lah, kamu boleh rujuk. Jadi saya rasa kuliah kita untuk minggu 13 ni dah membincangkan berkaitan dengan non-conformance report NCR, yang mana kita kena pasti masalah tu melalui root cause analysis ya. Ada beberapa kaedah dalam root cause analysis. Kamu dah tengok contoh borang gitu. Ya, jadi saya rasa itu saja untuk kuliah kali ini. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa dalam kuliah kita pada minggu yang ke-14 ya, pada minggu yang terakhir. Itu saja daripada saya. Saya Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.